dan juga vaksin, adakah ada penyelamat atau penyelesai masalah sekarang ni dalam urusan kita. Jadi sebenarnya bila kita sebut mengenai perubatan, tuan-tuan, perubatan ni sebenarnya takrifan dia dalam ilmu sahaja, ilmu perubatan, yang mana dia merangkumi dari segi diagnosis. Diagnosis itu yang bila you all jumpa, Wak Iman jumpa bomoh pun bomoh tanya apa masalah, kecuali bomoh tu power gila lah. Dia letak pinggan putih ni satu tahu pun masalah kau. Tapi sebenarnya adalah dari segi skill untuk mendapatkan diagnosis. Diagnosis tu yang kita tanya kadang-kadang kalau pakcik-pakcik yang agak berusia, dia marah bila kita tanya, pakcik kenapa masuk hospital? Kau doktor tanyalah. Macam tu kan. Tapi sebenarnya bila kita sebut ilmu perubatan adalah ilmu sains untuk mendapatkan diagnosis. Diagnosis tu apa? Diagnosis tu penyakit yang disuffer. Tuan-tuan mungkin datang dengan kencing manis, tapi datang kerana dekat hospital ni datang jumpa saya kerana batuk. So kita tak peduli pasal kencing manis, kita nak tahu penyebab batuk tu. Itu sebagai contoh. So itu diagnosis. Bila kita dapatkan diagnosis masalah penyakit, diagnosis pesakit, baru kita cerita pasal prognosis. Prognosis tu apa? Prognosis adalah outcome daripada penyakit itu. Ini menarik. Pasal apa? Wa ma khalaqtu jinna wal insana illa liya'budun. Maksudnya kita besok hari Jumaat kita akan dapat tu. Setiap hari Jumaat khatir aku cakap benda tu. Tidak aku jadikan jin manusia itu untuk menyembahkan aku. Tapi kita terlupa semua isi bumi kat muka bumi ini adalah makhluk Allah. Dan semua isi bumi ini bertasbih dan bersujud pada Allah dan lebih taat daripada manusia dan jin. Maksudnya penyakit juga yang disebabkan oleh kuman itu taat pada Allah dan mempunyai pattern dia yang tersendiri. Ini penting untuk faham. Pattern yang tersendiri itu pasal kita ada demam selsema, demam selsema burung, demam selsema babi, demam apa lagi? Semua selsema sahaja ada 100 lebih punya virus, tak masuk bakteria. Tapi sifat dia berbeza kerana apa? Each kuman tu berbeza. Apabila dia tak faham benda ni, dia akan kata COVID sama dengan selsema. Nama pun lain. Nama COVID takkan Leman sama dengan Zakrul. Tak logik. Perut pun dah lain. Betul tak? Kalau sama, tak kena langsung. So, dia berbeza. Cuma tabiat manusia tu tetap makan, minum dan berak sebagai contoh. Jadi, dia karakter yang itu asas dia sama. Tapi PL berbeza. Jadi, bila kita kata begitu, bila kita nak tahu prognosis ini penting. Pasal bila kita kata dulu-dulu, dahulu kala demam ni syuh matinya. Demam selsema ni syuh mati. Pasal tu tahun 1920-an masa selsema flu yang dikatakan Spanish flu, 100 juta orang mati. Itu kita ambil sekarang 1920. Kita tak cerita lagi zaman Viking, zaman Mesopotamia, masa tamadun Rom, kan, tamadun sebelum tu yang mana penyakit-penyakit datang, mati dan mati dan mati. Tapi ilmu perubatan itu berkembang bila kita tahu. Mungkin dulu kau tengok demam, matilah, tengok dia mati. Sekarang ni tak. Masa saya mula-mula graduate dulu, mungkin mana yang otai dekat sini, kita sebut je kanser dulu, semua orang dah balik dah. Betul tak? Tahun 80-an, apa sakitnya tak tahu. Doktor kata kanser baliklah. Bulan apa dah balik dah. Pasal kita tahu dulu kanser memang macam hukuman mati perlahan dahulunya. Tapi sekarang tidak. Leukemia boleh dirawat. Leukemia pada budak-budak sekarang 90% survival rate. Maksudnya 90% boleh diselamatkan. Macam mana kolot pun orang Melayu kita, maaf cakap, nak percaya pada bomoh ke macam mana. Tapi acute leukemia pada budak-budak 90% survival rate. Maksudnya 100 kena, 90 selamat kalau ikut arahan. Tahun 80-an 100 kena, 100 lah mati. Ya, nampak? Ilmu Allah Ta'ala bagi dengan cara berperingkat. Kalau Allah Ta'ala bagi semua serentak, manusia ni akan buat rasa diri macam Tuhan. Itu prognosis. So sebagai seorang ahli perubatan, tak kisahlah perubatan moden ke, homeopati ke, alopati ke, ayurveda ke, dia mesti berupaya untuk bercerita mengenai prognosis dengan data, bukan ikut dan. Macam contoh denggi.
Bila kita sebut denggi paling taat. Saya paling suka denggi. Paling taat. Tepat hari kelima, selalunya dia kebal. Problem bermula pada hari kelima. You all mesti nak check pada hari ketiga selalunya kan. Klinik kata hari ketiga. Tapi sebenarnya itu untuk kali pertama denggi saja yang valid. Tapi pada denggi yang berbeza-beza, contoh hari kedua, pernah kena kali kedua atau kali ketiga, PL dia berubah. Tapi berubah pun kita boleh jangka pasal denggi sangat taat. So PL dia kita boleh jangka. Kalau macam mak-mak selalu cakap, anak mak tahulah perangai macam tu lah. Anak mak, alah long kau ni pindah macam mana pun mak tahu. Contoh mak yang tahu, bapak tu tak tahunya. So mak selalu yang tahu. So sama macam denggi. So bila dah tahu prognosis, baru kita tahu rawatan. Pasal tu dahulunya malaria semua mati, kita ada rawatan. Tapi ilmu tu berubah. So bila lahirnya COVID tiba-tiba, berubahnya tiba-tiba COVID. Daripada mula-mula, kalau kita sebut mengenai COVID, orang kata tak ada ubat. Bukan tak ada ubat, belum ada jawapan. Itu saja dalam proses kajian. Pasal kita kena faham, budak pun bukan belajar hari ni terus pandai. Repeat dulu. Jadi Allah Ta'ala dia ilmu, adab ilmu tu sama. Dia mesti bagi secara berperingkat. Bukan bermaksud tidak ada rawatan, tapi sebagai ahli perubatan, dia mesti menunjukkan cara rawatan. Ini berbeza dengan sesiapa yang tak boleh menerangkan. Ini juga tapi kalau seorang tanya saya, okey, ketamadunan Hindu, yakni Ayurveda, dan juga ketamadunan Cina yang berusia beribuan tahun, dia ada perubatan Cina, dia ada perubatan Ayurveda. Dua ni diberikan satu nafas baru bila melibatkan sains. Maksudnya semua praktis divalidkan dengan sains, diselarikan dengan sains. Kalau tuan-tuan pernah tahu di China contohnya, dia boleh buat operation dengan akupuncture je, buat transplant dengan akupuncture je. Tak ada pun kita macam kita ni bius, lepas tu risau, mimpi ngeri, tak ada. Dia boleh buat transplant dengan akupuncture sebagai contoh. Itu cara adab ilmu dia orang. Dan dia orang bergerak supaya nampakkan relevan. So bila kita sebut mengenai dah adanya penyakit, dah adanya sebab-sebab penyakit ataupun prognosis penyakit, rawatan penyakit, automatically kita kena mencegah. La dirar wala dirar. Contohnya hadis Nabi, kita ni Muslim ni tak memudaratkan dan tak mencari mudarat sebagai contoh. Dan adab Nabi ajar pencegahan ni, maksudnya jangan keluar daripada tempat wabak. Itu standard protokol. Do no harm. Hippocrates kata do no harm, which is Greek dulu sebelum Nabi, jauh sebelum Nabi. Zaman Greek ada istilah tu, macam kita orang kata perubatan moden. Hippocrates, korang kat sumpah. Tak, itu perubatan. Kita perubatan Islam, apa benda pun semua kena faham. Setiap tamadun yang bermula di muka bumi adalah bermula dengan Islam, kemudian baru disyirikkan sebelum diterbalikkan muka bumi tu. Betul tak? Itu hakikat apa? Itu hakikat keimanan kita. Setiap ketamadunan asas dia mesti Islam, kemudian dia syirik, Allah azab, terbalik. Jadi cuma kita tak tahu sedetail mana sejarah itu. Jadi bila kita kata mengenai pencegahan penyakit, dari tamadun yang dulu sampai sekarang, prinsip dia sama, pencegahan. Okey. So bila kita kata mengenai perubatan Islam, ini penting. Pasal bila orang cerita pasal perubatan Islam, kat mana ulama-ulama Islam dalam sejarah perubatan? Dalam zaman golden age of Islam, which is masa di Spanyol, Andalusia, bermula pada tahun 800 lagi. 841 Ibn Razi antara pelopor. Kemudian Avicenna, kemudian Al-Mausili. Al-Mausili ni adalah seorang yang buat cataract operation yang makcik-pakcik semua pernah buat operation tu. Dia buat dulu lagi lah. Dulu lagi dah buat cataract. Kemudian Ibn An-Nafis, Ibn Al-Buruni, Az-Zawahiri. Ini contoh-contoh orang yang hebat. Pada zaman dia, orang Kristian cakap ini agenda Muslim. Pada zaman sekarang, orang kita cakap ini agenda Yahudi, pasal Yahudi maju pada kita. Nampak tak? Pada zaman itu, semua perang yang berperang Crusaders, maksudnya tentera perang salib, semua tak nak jumpa doktor dia orang. Dia nak jumpa doktor Muslim.
Pasal doktor Muslim lebih jauh ke hadapan. Macam kita, sikit nak pergi Amerika, nak pergi Jerman, nak pergi Singapura konon. Kan? Dalam Malaysia ni macam tak bagus ya. Tak ada, sama je. Fundamental of medicine. Cumanya kita punya pemikiran, nak pergi US lah. Pergi treatment dekat UK lah. Oh, nak pergi operate dekat UK lah. Macam lah doktor Malaysia ni tak bagus. Boleh sangat potong ni sebenarnya. Tapi pemikiran, perspektif kita. Sama juga pada zaman dahulu, masa Islam itu gemilang, agenda Muslim lah itu. Semua kata agenda Muslim. Teori konspirasi untuk zaman Yahudi. Contohnya. Pasal dia orang mundur. Sama juga dengan kita sekarang. Bila kita mundur, kita tak faham, kita kata agenda Yahudi. Agenda teori konspirasi. Inilah yang berlaku sekarang. So, Islam tak pernah berubah. Kalau kita ambil Islam, Islam wujud daripada Nabi Adam sampai sekarang. Ilmu yang mana Islam itu bermaksud submit to Allah kan, beriman kepada Allah. So para nabi yang terdahulu yang membawa ilmu ketamadunan, yang sebelum masyarakat mensyirikkan Allah, itu adalah ilmu yang kita kena faham, itulah hak milik Islam. Cuma dalam Islam yang diturunkan oleh Nabi melalui Nabi SAW, Islam yang betul-betul agung adalah zaman Golden Age, yakni yang saya sebut tadi. Kita tolak bahagian tepi kalau ulama-ulama bercerita mengenai akidah, semua itu isu berbeza. Okey, ini kita cakap pencapaian dalam bidang sains perubatan itu sendiri. So, baru kita sebut kepada next step, tubuh badan tuan-tuan. Pasal kalau tak, orang tak faham ni. Saya cerita tubuh badan. Tubuh badan ni masa muda dia okey je. Sebuah tubuh badan yang sihat bermaksud normal fisiologi. Maksudnya gula masuk, sebagai contoh, gula masuk, dikunyah, ada gula, absorb dan serap dan bakar untuk tubuh badan. Itu normal fisiologi gula. Itu baru normal fisiologi gula. Okey, tak masuk lagi normal fisiologi karbohidrat, makan ikan, semua benda bukan. Okey? So, bila kita kata tubuh yang kurang sihat, apabila badan kita mempunyai keabnormalan. Selalunya disebabkan oleh banyak benda lah. Macam contoh, tiba-tiba genetik, penyakit-penyakit genetik, ada jangkitan, ada toksin, pergi minum klorok sebagai contoh, pergi putus cinta, pergi makan perakuat. So selalunya berlaku pada non-Muslim. Tapi ada juga kadang-kadang tak tahulah apa kena bila orang kita ni tengok cerita, kadang-kadang tengok cerita Tamil banyak, sebagai contoh pakat nak minum perakuat, putus cinta. Ada yang pergi tujuan bangunan, tapi kita ambil toksin. Ada yang autoimmune. Autoimmune ni maksud apa? Badan kita attack diri kita sendiri. Demam, badan attack kita diri sendiri. Atau trauma. Trauma maksud apa? Kita cubit anak kita sampai demam sebagai contoh, biru-biru. Itu semua abnormal fisiologi lah. Pasal kita merencatkan, kita cubit sampai lebam. Itu merosakkan fisiologi badan. Metabolik macam saya sebut tadi, darah tinggi ke, kencing manis ke, itu semua adalah metabolik punya problem. Tapi saya nak fokus kepada jangkitan. Pasal kita nak sebut pasal COVID sekarang ni. Saya nak cerita pasal COVID. So kita nak cerita pasal jangkitan. Apa yang berlaku pada jangkitan? Jangkitan dalam tubuh badan kita hanya boleh dilakukan oleh 3 atau 4 organ, 4 makhluk Tuhan. Pertama, bakteria. Bakteria ni apa? Bakteria ni satu unit sel je. Satu unit sel. Tapi dia ada macam-macam bentuk. Bakteria yang paling banyak dalam tubuh manusia adalah dalam usus kita sendiri. Macam mana you all nak geli macam mana pun, nak marah bakteria, Allah Ta'ala ciptakan kita dalam perut kita penuh dengan bakteria. Ada bakteria baik, ada bakteria jahat. Tapi walaupun dia jahat, dia masih makhluk Allah yang sentiasa bertasbih. Pasal apa? Tak kala kita dah mati, itu yang mula-mula akan makan badan kita untuk jadi tanah. Tapi selagi dia duduk dalam perut kita hidup, dia tak buat apa-apa. Dia buatlah, bagi kentut, proses, hasilkan gas. Itu semua kerja bakteria dalam badan, dalam perut kita. So, atas kulit kita ada bakteria. Pasal tu kita kata basuh tangan, keluar ada bakteria. Pasal tu kita juga tak galakkan pakai Dettol. Maaf cakap, 99.9% dibuang. Tak nak, kita nak kuman baik apa? Kita nak kuman baik tu ada. Bukan bermaksud 99.9% kena clean. Tak. Kita nak kuman baik tu ada. Berkadaran. Wasatiyah dekat sini. Kemudian, selepas bakteria, kita ada virus. Virus ni ada 2 jenis. DNA virus atau RNA virus. Banyak viruses dalam badan. Yang kat luar ni boleh buat jangkitan.
DNA virus dia bergantung pada bila kita sebut apa itu DNA atau RNA, yang kalau tuan-tuan tengok dalam TV yang macam scroll tu kan, macam dalam genetik, macam filem tu, macam filem lama Kodak dulu tu, macam tu. Kalau yang muda-muda tak pernah tengok Kodak tu, tapi Kodak 34 atau 26 tu kan, yang tu dia macam scroll gitu. Itu RNA atau DNA virus. Dia berbeza kerana PL dia berbeza dan juga tempat dia berbeza. Tapi dia mempunyai virus ni senang. Virus very systematic, very taat. Kalau kita kata COVID 14 hari, takkan dia pergi 21 hari, dan takkan dia pendekkan selama 4 hari. Macam bakteria lain. Bakteria ni macam orang punya PL. Selagi badan tu hidup, dia hidup. Makanlah antibiotik, kalau dia tak mati, tinggal seekor jadi 2 jadi 4 jadi 8, dia berkembang balik. Pasal tu you all kena faham, makan antibiotik habis, tak ambil antibiotik, doktor dah okey doktor. Lepas tu minggu depan demam balik. Kan, pasal itu selalu berlaku. Kalau kita kata darah, kalau doktor selalu explain bakteria ataupun virus. Bila doktor kata bakteria, cek darah, ni bakteria, mesti bagi antibiotik. Makanlah 5 ke 10 hari contohnya kan. 5, 7, 10 tergantung pada apa dia punya suspek. Jadi, bila kita kata bakteria, selalunya memang antibiotik. Tapi virus dan dia selalunya bakteria ni macam orang. Dia perang, bagi antibiotik dia reverse. Dia duduk menyorok dulu. Lepas tu dia datang balik. Pasal tempat ke mana dia menyorok, itu bakteria. Bakteria punya PL. Dalam segi virus, dia memang sistematik. Macam saya sebut, dengue, COVID, influenza. Kalau COVID very straightforward juga. COVID setakat daripada tahun lepas sampai sekarang, dia hanya merebak melalui 3 jalan. Mata, hidung, mulut. 3 je. Tak pernah diubah nak masuk ke kulit. Tak ada. Taat dia. Dia buka pintu dia, hanya hidung, mulut, mata. Nyamuk Aedes, denggi. Ada denggi nak masuk ikut mulut? Mana ada? Nyamuk tu masuk ikut mulut, tertelan nyamuk tu. Tak ada, dia nak merebak. Tak boleh. Pasal PL, program dia begitu. Virus dia program, dia very systematic. Allah Ta'ala ciptakan dia begitu. Tak ada you ambil lah nyamuk tu, yang nyamuk Aedes dah terang baru pagi, ambil angkat, telan. Kena tak? Tak ada dia, tak ada. Tak mungkin. Pasal apa? Dia mesti hisap darah dulu, injek ikut situ, baru dia boleh merebak. Dan cegah dia, bunuhlah nyamuk tu. Sebagai contoh, bunuh persekitaran dia. Kemudian kulat. Yang ketiga, kulat. Kulat yang paling common adalah contoh panau, kulat. Kedua, keputihan untuk orang perempuan, kulat. Atau pada budak-budak yang ada putih susu tu, kulat dalam mulut, itu kulat. Kulat ni selalunya memang ada kat kita pun, sentiasa ada. Cuma bila dia bertindak apabila badan kita tak ada mempunyai bakteria yang seimbang. Maksudnya apa? Bila kita makan antibiotik yang melampau ataupun pesakit-pesakit ambil kemoterapi, dan dia jadi begitu, kulat akan naik. Dan last sekali adalah parasite. Parasite ni apa? Kutu dan juga cacing. Sebagai contoh, kutu dan juga cacing. Hebatnya dia orang ni duduk dalam perut kita, cacing sebagai contoh. Ada tak dia keluar? Mana ada? Ada tak dia tembus dinding tu? Tak ada. Pasal dia taat. Dia kena duduk dalam tu. Tak ada pun dia tembus tu. Tapi komplikasi dia, of course ada komplikasi. Bila dia melampau sangat dalam perut kita tu, budak, especially budak, akan mengalami masalah kecacingan yang serius. Okey, itu 4 jenis kuman. Dan pintu masuk adalah pintu masuk yang sangat kompleks. Sistem pertahanan badan. Kenapa saya kena cerita begini? Pasal kalau tidak, you all akan kata vaksin ni konspirasi doktor, COVID ni dicipta doktor. Allah Al-Khaliq mencipta. Makhluk tak pernah mencipta. Makhluk takkan boleh mencipta. Okey, itu paling penting kita kena faham. So sistem pertahanan badan kita sangat kompleks. Dia ada 2 cara. Satu, dia panggil innate immunity. Innate immunity apa? Kulit ni, kulit, bulu roma, air mata, bulu hidung, ini air liur, ini defense system kita. Kompleks. Pasal apa? Atas kulit ni pun dah ada bakteria baik. Atas kulit ni dah ada antibody. Atas kulit ni dah ada sel-sel macam polis dekat betul tu. Dah ada polis dah jaga. Awal lagi. Okey? Jadi
Bila kita sebut mengenai sistem pertahanan badan, sangat kompleks, dan dia pula ada sel memori dan tak ada sel yang memori. Maksudnya badan kita macam kita dulu, bila kita kena jangkitan, dia mesti boleh diingati oleh badan. Memori cinta luka kita mesti kena ingat. Kita tak boleh tak lupa. Kita mesti kena ingat awet yang paling menyakitkan hati kita sebagai contoh. Jadi sama, badan kita mesti ingat setiap kuman yang masuk dalam badan. Penting. Kalau tidak, bukan badan manusia tu. Pasal tu bila kita kata manusia yang sihat dulu adalah manusia yang betul-betul kuat dan boleh hidup menakluk zaman tu. Bila sekarang dah ada lahirnya vaksin sebagai contoh, banyaklah orang tak sihat jadi sihat. Boleh hidup lah, bukan maksud tak sihat, sihat. Okey? Jadi kerana kita memahami sistem pertahanan badan, lahirlah vaksin. Vaksin. Apa maksud vaksin? Apa itu vaksin? Vaksin ni sebenarnya nak bagi badan tu kenal awal lah. Macam merisik lah sebenarnya. Vaksin macam contoh nak kenal awet ni dulu, atau nak kenal kita pergi bakal suami, bapak kita pergi jumpa dulu. Zaman dulu-dulu pergi cek. Kalau kita ikut pendapat 4 mazhab, mak mentua patut pergi cek menantu perempuan. A to Z sampai semua sekali dia cek. Bukan macam sekarang hantar gambar WhatsApp je. Kan? Tapi itu yang berlaku. So, tapi siapa pelopor? Ini penting. Siapa pelopor vaksin dalam sejarah perubatan ini? Actually Ar-Razi. Bukan Michael, bukan. Bukan Edward, bukan. Ar-Razi. Seorang bapa perubatan sebenarnya, walaupun dia dulu sebelum Ibn Sina, tapi dia tak adalah segah nama Ibn Sina ataupun Avicenna. Avicenna dia lagi dengan textbook yang lebih grand macam tu. So, jadi Ar-Razi adalah pelopor untuk vaksin dengan dia observe study tu. Dia menunjukkan di Palestin macam mana masyarakat di Palestin bila dia terdedah dengan smallpox, dia tak mendapat jangkitan. Siapa-siapa yang terdedah dia dapat jangkitan. Maksudnya dia dapat immunity. Apa dia buat sebenarnya, dia cocok dengan duri daun, dia cocok sikit-sikit yang pox tu, cocok dia introducekan pada kulit. Begitu. Pasal smallpox dia merebak melalui udara. Dia tak merebak melalui darah. Nampak tak? Dia merebak melalui udara, dia tak merebak melalui darah. Jadi itu yang kita kena faham. So tak kala itu berlaku, teori acquired immunity ni ataupun vaksin punya teori ni baru selepas tu, bila Islam dah mula merundum dan semua textbook dipindahkan kepada Eropah dan dikaji semula oleh Eropah. Tak kala sebenarnya guru-guru yang asal adalah orang Islam. Macam kita sekarang, dulu Melayu mundur, lepas tu pergi orang putih, pergi UK belajar, balik-balik acah-acah orang putih. Samalah. Dia pergi ke sana, so dia balik, dia kata dia kaji, lahirlah smallpox vaksin pada tahun 1796. So apa itu vaksin? Dia adalah proses biologi supaya badan mengenali kuman atau virus, supaya virus atau bakteria itu tak sempat buat jangkitan. Kenapa? Bila adanya jangkitan dalam badan, apa yang badan kita buat mula-mula, macam kita sekarang normal, rutin, pergi tangkap dulu mamat tu, bawa ke balai, kawat cam, masuk kot, reman, lepas tu dakwa, sah, jatuh hukuman, mati atau penjara. Sama tu, masuk dalam rekod. Tak kepanjang proses tu. Okey, dalam proses manusia pula, masuk je, terlepas je defense pertama, askar yang mula-mula, polis biasa terus tangkap, terus bunuh dulu. Tapi ada yang kuat tak boleh bunuh. Bila dia perang, head to head perang, that's why terhasilnya proses demam. Demam berlaku apabila kuman melanggar dalam proses badan, masuk dalam sistem darah. Kalau setakat korek hidung ni, dalam ni penuh kuman, dalam mulut penuh kuman. Pasal tu kita kata COVID, sebagai contoh, basuh tangan. Okey? Dan kemudian bila kita tahu penyakit berjangkit, pasal yang kita sebut ni adalah penyakit-penyakit yang berjangkit. So sepanjang sejarah manusia, banyak penyakit-penyakit
yang boleh buat jangkitan. Difteria, pertussis, batuk kokol, tetanus, rubella, polio. Mungkin yang generasi muda tak pernah tengok polio. Even pertussis pun tak pernah tengok. Jadi bila tak pernah tengok, kesombongan tu timbul lah. Itu nak jemput datang ke Malaysia tu kan. Dan kena ingat bahawa banyak benda berlaku. Jadi, so bila ejen ni masuk, dia boleh masuk, ejen penyebar. Untuk virus bakteria ni, ejen penyebar adalah manusia itu sendiri. Pasal tu bila dia turunnya COVID, apa yang kita sebut? Duduk rumah. Pasal penyebaran itu berlaku akibat daripada sikap manusia yang memang takkan duduk diam. Okey, jadi ejen penyebar, contoh manusia. Bila kita sebut selsema ke COVID ke apa-apa yang melibatkan daripada transmission pergerakan ke pialu ke, ini manusia, ejen penyebar. Tapi juga ada ejen penyebar disebabkan oleh bukan manusia. Sebagai contoh, denggi, nyamuk. Okey, dan metod penyebaran batuk selsema, sentuhan, gigitan, air liur, najis, itu metod pergerakan. Dan bila kita bila kita sebut mengenai, kalau katakan badan kita kena jangkitan, kena kuman masuk, pertama sekali perang akan menghasilkan keradangan. Itu yang orang terdemam, keradangan. Bila radang, demam. Badan nak take over you all, kuman nak take over badan kita dengan menghasilkan demam. Bila demam, you all tak makan. Bila you all demam, you all tak minum. Bila you all demam, saya cakap ni flat pada semua pun. Baik COVID ke tak COVID ke, cara dia sama. Pasal badan kita tak ada berubah dia. Denggi masuk pun demam, COVID masuk pun demam. Tak ada dia berubah, COVID tiba-tiba sejuk je. Tak ada. Dia mesti datang dengan demam. Pasal badan kita. Pasal tu bila you all tanya, kenapa kena check demam? Pasal demam yang menunjukkan you all tak sihat. Untuk syarat datang ke masjid, mesti jemaah yang sihat. Kalau jemaah yang sihat, tak kisah pun tak pakai mask. Kalau jemaah tu yang dia sihat, memang dia pembersih dan dia sihat, tak kisah pun nak rapatkan saf. Tapi hakikatnya, kita tak begitu. Islam yang diberikan pada kita, yang kita amalkan ini, masih belum mencapai sebenar yang apa kita panggil SOP Islam itu sendiri. Dari segi kebersihannya, dari segi penjagaannya, itu yang kita kena faham. So, bermula dengan keradangan. Bila dia keradangan berlaku, demam, you all pun tak nak makan, tak nak minum, you all lemah, berlakulah kerosakan dalam badan. Sama je. Kalau pencuri masuk rumah kita, tak ada selongkar tu almari tu. Selongkar semua, tenang almari semua, dapatkan barang, rosaklah rumah kita. So, bila rosaknya rumah, itulah yang menyebabkan sama ada kalau badan tu dah badan yang tua atau badan yang mempunyai macam-macam masalah, dia akan menyebabkan kematian. Sama ada kematian sel dahulu, sel tu mati dahulu, baru kematian tubuh badan. Pasal tu orang faham, Datuk denggi, asal mati pula? Aku elok Kalau dia ada macam-macam package yang lain, dia terdedah untuk mati. Sama juga dalam si COVID-19. Kenapa yang mati? Orang kata kenapa mati? Ada penyakit-penyakit tentu. Pasal badan dia dah tak dapat kod. Badan dia sibuk berperang dengan benda lain lah. Tiba-tiba datang pula COVID. Dah jatuh di tipe tangga. Badan pun fed up je lah, tak nak respon dah. Itu yang berlaku. Pasal bila dia demam, dia kena jangkitan, especially orang-orang tua ataupun orang-orang budak-budak kecil yang terlalu kecil, dia tak akan dapat nak cope untuk lawan jangkitan. So, sama ada sel mati atau tubuh badan itu yang akan mati. Organ yang terlibat. Kalau recover, contoh denggi 5 hari, COVID 14 hari. Lepas 14 hari, you all settle masalah, selamat. Automatically, proses penyembuhan berlaku. Bila proses penyembuhan, bukan bermaksud penyembuhan berlaku, badan terus sembuh. Tidak. Dah jatuh, dah berbigat, mestilah badan tu perlu pemulihan. Pasal tu siapa yang pernah kena denggi perasan, atau kena influenza perasan, lepas kena demam denggi ataupun chikungunya, badan jadi sakit selama 2 minggu ke 6 bulan kadang-kadang. Badan tak larat nak wake up pun. Pasal apa? Badan kena efek tu. So sama dengan COVID-19. So bila kita sebut COVID, okay, ni bukan kita sebut pasal COVID. Bila kita sebut pasal COVID,
Coronavirus adalah kuman yang berlaku awal lagi dah ada. Kita dah kenal coronavirus lama dah dalam sejarah kehidupan manusia. Cuma coronavirus dikenali sebagai kuman daripada binatang, bukan kuman manusia. Tak berbeza dengan influenza yang sentiasa ada setiap tahun. Cycle dia. Influenza ni dia season. Tiap kali bertukar musim, dia tukar influenza tu. Tahun ni model C70 Honda, tahun depan Honda lagi, tahun depan Honda lagi. Sama, Honda tetap Honda. Sama, bila kita kata influenza, setiap tahun dia bertukar. Tapi dalam coronavirus, dia tidak. Dia tak berminat pun asalnya dengan manusia. Dia kuman yang menjangkiti haiwan. Kuman di kalangan kucing, anjing, haiwan, yang boleh menyebabkan cirit-birit dan juga selsema pada haiwan. Tapi sifat manusia ni, yang especially non-Muslim, yang tambah negara-negara macam China yang makan ikut dan, dia makan benda-benda yang terus mati dengan tak sembelih, tak ada apa, menyebabkan penyebaran antara haiwan kepada manusia berlaku. Percubaan pertama coronavirus adalah pada tahun 2002-2003, yakni SARS virus. Dikenali SARS virus yang daripada China. Tapi masa series itu dia tidak berlaku dengan baik. Kerana apa? Dia boleh disettlekan. Dia tak berlaku antara human to human. Dia berlaku antara haiwan kepada manusia. Human to human transmission tidak berlaku dengan berjaya. Tapi kadar kematian masa tu tinggi, 10%. 100 kena 10 mati, lebih kurang. Kemudian tahun 2010-2011, tak silap, MERS-CoV. MERS-CoV, again coronavirus, tapi kali ni unta punya selsema. Unta punya selsema. Pasal orang kita memang tak pernah tengok unta, suka tengok unta, mesti nak minum susu unta tu. Siap peluk-peluk dengan unta. Jadi, MERS-CoV mencatatkan jangkitan daripada unta kepada manusia. Kematian sangat-sangat tinggi, sebanyak 30%. Maksudnya 10 kena, 3 pasti mati. Coronavirus bahasa MERS-CoV. Kemudian lahir lagi COVID-19 tahun 2019. Bila pakar-pakar perubatan melihat series PL perangai coronavirus, maksudnya dia sentiasa ada cuba menjangkit kepada manusia. Itu fakta. Tapi mana satu yang berjaya, itu yang tak diketahui. Tiba-tiba lahirlah Wuhan COVID-19. Okey. Adakah dia konspirasi? Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Maksudnya, kalau kita ni umat Islam, kalau faham betul-betul, semua benda yang berlaku pasti berlaku dengan izin Allah semata-mata. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daun yang gugur pun tanpa izin Allah. Kalau manusia itu faham, pasal setakat ini COVID-19 hanya merebak melalui 3 jalan je. Mata, hidung dan mulut. Tak ada pun dia berubah PL dia. So, kenapa kita nak kelang kabut apabila kita sebut mengenai COVID-19? Cuma bila dia merebak antara manusia dan manusia dengan kadar yang laju. Contoh di Negeri Sembilan, kata hari ni 300 lebih kan? 300 lebih. Number yang sangat best. Kerana apa? HTJ, capacity berapa tuan-tuan? Capacity HTJ 500 lebih je. 500 lebih. Hospital Rembau 30. Kalau besok pergi 500, alamak, semua yang ada dekat sini denggi, na'udzubillah, denggi tak boleh masuk. Sebagai contoh. Jadi sebenarnya yang kita risau adalah jangkitan serentak. Pasal COVID-19 menunjukkan dia menjangkiti dengan serentak. Kalau dia jangkit perlahan-lahan, kita tak peduli pun. Yang kita nak risau, yang kerajaan duk kata stay at home. Bukan isu jangkit itu COVID-19. Isu dia boleh menjangkiti dalam kadar yang pantas sampai semua dalam bilik ni kena dalam masa exposure itu sendiri. Katakanlah seorang ada dalam ni bilik ni sekarang, dalam masjid surau ni, ada seorang, na'udzubillah, batuk pula tu, pasal kita kata tak sihat jangan datang, batuk, dah spread. Pasal datang dengan batuk. Kalau datang semua diam, alhamdulillah. So tak ada masalah. So bila kita sebut mengenai COVID-19, dia yang kita risau adalah
penyebaran tersebut. Mati dia memang rendah. Geng-geng kawan-kawan saya daripada pro konspirasi kata, buat apa nak takut? Mati hanya 1%. Memanglah 1%, tapi kalau 1% tu mak kita, 1% tu bapa kita, 1% tu anak kita, kerana kecuaian diri kita, keegoan diri kita. Jawab begitu. Pasal kadar jangkitan sangat laju. Tapi memang dia hidup 14 hari, dia jangkiti 3 jalan. Dan cara nak banteras, duduk rumah dan jaga kebersihan. Simple je. Pam, lahirlah vaksin. Kerana apa? Kerana nak tak nak vaksin yang boleh sokok, vaksin yang boleh membolehkan manusia hidup dengan tabiat asal, berkerumun kembali, bercampur aduk kembali, cium pipi ke pipi, boleh pergi pub macam biasa, boleh pergi disko macam biasa dengan adanya vaksin. Tapi bukan bermaksud vaksin penyelesaian. Pasal apa? Bila kita sebut clinical vaccine, clinical trial vaccine, memang dalam series vaksin development, sebenarnya dia pasti mengambil masa lama. Kena ingat semua, ini adalah ciptaan ataupun manusia yang membuatkan vaksin. Tak sempurna. Bila tak sempurna, pasti ada efek, kan? Bukanlah maksudnya bila cocok ada okeylah dia kata ada letak nano, because nano teknologi, benda-benda tu semua. Ingat, makhluk tetap makhluk. Makhluk tetap makhluk. Macam mana pun dia tetap makhluk Allah. Dia tak akan dibenarkan apa-apa pun kalau kita memahami. Dan developer vaksin itu sendiri bukan orang, semua orang non-Muslim. Yang mencipta untuk Pfizer adalah Muslim, Turkish sebagai contoh. Tapi bila kat situ kita tak pula kata alhamdulillah orang Islam yang cipta. Tak, masih lagi kata pro konspirasi, pro Yahudi, agenda Yahudi, benda-benda bagai. Tak, ilmu Allah Ta'ala bagi melalui vaksin untuk kita, badan kita boleh mengenal kuman dengan cara awal dan develop antibody. Dan bolehlah dilakukan untuk kita panggil untuk sifat manusia. Sifat manusia takkan berubah lah. Mana ada dalam, kalau sebutnya Quran 2 contohnya, kalau kiamat lagi sekali, keluar dari bumi kali sekali, akan disebut ni. Semua Nabi menyampaikan, dan manusia tak pernah berubah pun. Dia cabar dan dia cabar dan dia cabar. Itu sifat manusia. Jadi bila kita sebut mengenai COVID-19 sebagai contoh, sama. Cuma walaupun kita kata kematian 1% dan disebarkan oleh 3 jalan, kita minta duduk kat rumah, buat benda yang bermanfaat sahaja. Pasal itu adalah amaran Allah kepada kita semua. Untuk umat Islam, yang pertama, mengambil pengajaran bahawa kebersihan yang paling utama. Basuh tangan kerana itu sunnah sentiasa. Dan yang ketiga, wuduk yang sempurna. Rapatkan saf yang kita sembang. Taati pemerintah kita terlupa. Betul tak? Keterbalikan umat Islam. Betul lah tu. Keterbalikan umat Islam dan ketabaduran Islam akibat daripada tidak mentaati pemerintah. Jadi COVID-19 sebut satu je, duduk kat rumah. Pemerintah kata duduk kat rumah, jarakkan saf. Kita kata oh ini agenda Yahudi. Kibar ulama kata itulah jalan yang sebaik-baiknya sebelum adanya vaksin ke apa benda. Okey, jadi bila kita sebut adakah vaksin penyelesaian? Pun tidak. Dia masih akan berpunca kepada sifat manusia menepati apa yang diterapkan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menjadi betul-betul sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na dengan cara pertama sekali mentaati pemerintah, mentaati apa yang diturunkan oleh Allah. Kemudiannya kita mentaati apa yang ditetapkan oleh para ulama. Dan kemudiannya apa Islam itu ajar sendiri. Itu yang paling penting untuk kita faham. Ibrah COVID ni simple je tuan-tuan. Orang semua tanya saya, doktor tak pakai mask ke? Saya tak ada apa, saya tak salam sama siapa pun. Pasal saya tak kenal jemaah Bandar Sembah Selatan. Saya tak kenal, saya takut nak salam.
Tapi kalau jemaah Ibn Khaldun, saya salam macam biasa. Pasal semua saudara saya tengok tiap kali waktu. Saya kenal mereka. Faham tak? Dan saya tahu background sebagai contoh. Sama juga dengan pesakit-pesakit saya. Saya selama je tak gambar, you all tengok. Pasal apa? Saya tahu background pesakit-pesakit saya. Saya tahu bahawa dia orang tak keluar rumah. Kerana tu pasal you all tengok, kebanyakannya anak-anak kecil tak demam pun. Kalau di sekolah pun pakai mask. Dia orang pakai sekolah pakai mask. Tapi pelik kenapa sekolah yang ditutup? Sekolah yang ditutup dahulu. Dan masjid juga yang jadikan tempat pertama ditutup sebagai contoh. Kerana apa? Pasal orang masjid yang patuh arahan pun sebenarnya. Okey, bila kita sebut institusi vaksin pula. Banyak orang sebut vaksin ada non halal source. Ada isu boleh kita panggil boleh agent coding lah, benda bagai. Okey, saya ulang yang ni paling penting. Dahulunya vaksin memang berasaskan non halal source. Dahulunya, bukan new millennium. Ingat, umat Islam ni 1.7 bilion. Dan umat Islam tak bodoh pun. Kita tak pandai bukan bermaksud orang Islam dekat luar sana tak pandai pun. Kita pandang perspektif Melayu, susahlah. In fact, Melayu pun tak ramai pun. Bukan Melayu ni semua, yang doktor-doktor Muslim ni semua berkiblatkan orang putih. Tidak, kita Muslim. Kita tahu apa yang Allah turunkan untuk umat Islam. Cuma kita tak mampu untuk membina vaksin tu sendiri. Jadi untuk memperlekehkan para perubatan Islam tu tak betul lah. Jadi bila kita sebut vaksin, memang asalnya vaksin, contoh bukan vaksin je, vaksin, ubat tak cair darah, ubat insulin yang asal dihasilkan daripada unsur babi. Contoh, babi. Kan? Dari babi. Kenapa babi? Pasal itulah manusia kena ingat. Sehina-hina makhluk yang kita tak suka tu, itulah yang paling rapat dengan manusia. Sehina-hina makhluk yang kita tak boleh sebut tu, yang kita benci, yang diharamkan, yang dihina tu, itulah makhluk yang paling rapat dengan manusia. Dari segi genetiknya, supaya terhasilnya ubat-ubatan yang related dengan manusia. Bukan orangutan, bukan. Walaupun nama senama orangutan, bukan. Tak boleh dia ambil insulin daripada orangutan, tak boleh. Bukanlah bermaksud kita ambil daripada babi, tidak. Tapi sepanjang proses penghasilan, babi terlibat. Dulu babi terlibat. Oh, dahsyat tu, Dr. Zafir sebut babi terlibat. Okay? Dahulunya. Tapi bila teknologi semakin maju dan umat Islam mula kembali memegang sains dan sentimen untuk umat Islam tu maju tinggi. Jadi dahulunya yang dulu berdasarkan non halal berubah kepada halal. Bukan kita nak marah tak boleh, tidak. Kerana kealpaan umat Islam itu sendiri. Contoh Pfizer yang kita sebut menghasilkan vaksin ni dulu, yang sekarang ni, tahun 1998 kalau saya tak silap, ke tahun 2000 lebih kurang, dia pernah bankrupt pun dengan harga 80 bilion. Pada masa yang sama, hartawan Dubai beli kelab Liverpool dengan harga 80 bilion. Kenapa tak beli Pfizer sebagai contoh, kan? Tapi itulah Allah Ta'ala tak bagi hidayah untuk beli. Jadi kita tak mempunyai keupayaan. Tapi sekarang dah bergerak kepada halal vaksin pun. Cuma kita kena faham bahawa sekarang ni yang paling mudah memang nak hasilkan apa-apa, kan, mesti melibatkan babi. Paling mudah. Paling mudah. Nak buat ubat apa-apa pakai babi, senang. Not even pakai lembu. Lembu pun susah. Bila nak buat halal vaksin pakai lembu, tak boleh, gagal. Mahal, lembu 38 ringgit sekilo. Babi murah, contoh, kan. Jadi bila kita sebut penghasilan dia, bila kita kata yang paling cepat memang berdasarkan porcine. Pasal genetik makeup senang kita replicate dengan manusia. Itu pertama. Tapi bila pelaksanaan jangka masa panjang, kerana itu yang cocok wajib pada anak-anak kecil yang umur masa lahir 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan atau 5 bulan, 9 bulan dan setahun setengah. Itu semua halal vaksin. So sesiapa yang mendeclare itu adalah non halal, ittaqullah. Pasal you all menimbulkan fitnah kepada semua kibar ulama yang terlibat fiqh, yang terlibat dalam penghalalan vaksin tersebut. Okey, tapi ada juga vaksin yang dia tahu tak non halal. Ada
Tapi kita tak bagi pun, kecuali perlu. Tapi ada orang yang sampai menipu, contoh nak pergi umrah. Semua umrah punya vaksin halal, tak ada isu. Jangan you all rasa itu non halal, kerana kita akan jadi fitnah kerana kita bawa kuman ke Mekah sebagai contoh. Suruh saya tipu, pergi pasal apa, tak nak cocok sebagai contoh. Jadi ini penting untuk kita faham. Apabila kita sebut mengenai vaksin yang non halal, okey, memang vaksin COVID yang pakar lahir, adakah ada penyelesaian? Tidak. Pfizer boleh hasilkan 50 million je next year. 50 million je next year. Okey? Jadi kerajaan dah nyatakan dah, bila kita kata vaksin yang akan diberi pertama adalah frontliner. Betul lah, kami yang jumpa orang frontliner. You all yang duduk kat rumah, apa nak bagi vaksin awal-awal? Kenapa nak berenjat pula? Kami tak nak vaksin, memang tak nak bagi pun. Geng-geng konspirasi tak bagi apa? Geng-geng pro konspirasi sebagai contoh, kami tak nak vaksin, tak nak bagi pun. Jangan risau, kami tak nak membagi. Kita nak bagi pada orang yang terdedah betul-betul. Means frontliner. Itu pun frontliner pun mungkin tak cukup. Kan, tak cukup. Jadi sepanjang tahun 2021 sebagai contoh, kita ada 32 juta rakyat, takkan boleh kita memvaksinkan semua orang. Jadi priority pada frontliner. Pasal frontliner tu sampai sudahlah dia akan bekerja. Kenapa? Pasal sikap manusia takkan berubah. Kemudian bila masuk ke frontliner, baru kita pergi kepada pakcik-pakcik, makcik-makcik atau anak-anak kecil yang mempunyai risiko yang tinggi. Orang Melayu, orang Malaysia hidup, orang perempuan sampai umur 78 tahun average. Orang lelaki up to 73-75. Ini normal lah. Sampai 94 tu dari lain. Okay? Macam dia beri panjang umur tu lain. Itu nikmat Allah Ta'ala bagi. Tapi pada normal 78, dan juga untuk orang lelaki 75. Tapi kalau katakan ada kencing manis, ada darah tinggi, ada 4 package lah, 4 serangkai sebagai contoh, jadi risiko tu lagi rendah lah untuk kena dipendekkan umur tu, pasal ada asbab. So bila penyakit-penyakit begini sebenarnya terkawal, yang tak adil adalah bagi yang terkawal. Seorang pakcik atau makcik yang disiplin, 20 tahun kencing manis tapi tak ada apa-apa komplikasi, 20 tahun darah tinggi tapi darah dia okey je, well maintain sebagai contoh. Ini adalah orang yang patut diberikan vaksin. Pasal apa? Kalau dia berdisiplin, dia jaga diri, COVID tak patut kena kat dia atas kecuaian orang lain. Sebagai contoh. Betul tak? Pasal dia kena teruskan kehidupan. Saya buat pergi pasar tani minggu lepas, semua pakcik-pakcik veteran yang pergi. Tak ada pula budak-budak muda, tapi tak ada pula tutup masjid di situ kan. Contoh. Jadi itu sebagai contoh. Pasal tu bila kita kata COVID-19 bukan penyelesai. Of course dia adalah satu inisiatif, usaha makhluk yang Allah Ta'ala bagi knowledge untuk hasilkan macam mana kita nak cegah. Salah satu pencegahan COVID hanyalah vaksin. Hanya salah satu. Yang paling utama adalah sikap kita sendiri untuk mengambil ibrah dan pengajaran daripada semua kes senario melibatkan COVID-19. Kerana apa? Kalau cuba para tuan-tuan perasan, akibat COVID-19, masa mula-mula COVID-19, masa PKPD, aksiden pun tak ada. Tak ada kes aksiden. Disiplin orang. Tak ada aksiden. Kenapa? Bila ada, buka je benak, aksiden saja. Sebagai contoh. Sama juga bila kita kata penyakit di kalangan kanak-kanak. Apabila berlaku je COVID-19, semua pakai mask, semua, cuba makcik-makcik semua kira, maaf sekarang kira, sejak daripada bulan 3 sampai sekarang, berapa kali tuan-tuan, perempuan kena sesama batuk? Berapa kali? Banyak ke rahmat ke banyak azab? Setakat kena buang kerja tu, atau kurang gaji, itu bukan azab lagi. Allah Ta'ala bagi rezeki kita kesihatan. Kan? Sihat, pakai mask. Berapa banyak yang cirit, masuk hospital? Tak ada. Pasal suami, isteri masak kat rumah. Makin gemuk. Kan, sebagai contoh, makin bernaik badan. Pasal apa? Itu rahmat Allah Ta'ala bagi. Tapi kita duduk sibuk kat COVID, pandang sudut positif. Kenapa? Kerana banyak positif pada rahmat Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala tak pernah bagi azab untuk orang mukmin.
Dia pasti memberi kita banyak hikmah dari sudut COVID itu sendiri. Jadi bila kita, adakah kita bersedia untuk lalu hidup kita ni 2021 ni, esok bajet, pembentangan bajet, adakah kita bersedia untuk next election sebagai contoh? Pastinya tidak. Kita kena hadapi pertama, bersediakah kita untuk meneruskan hidup kita seperti biasa dengan melalui tata cara hidup kita seperti biasa? Adakah kita bersedia? Jawapannya tidak. Kalau you all bersedia, you all mentera. Pasal selagi sikap manusia, kita jaga diri, orang lain tak jaga diri, kita jangan cari pasal. Kita Negeri Sembilan mula dah terkawal dah. Pom meletup 300 hari ni. Negeri Selangor 1000 semalam. Total semalam 28, kan? 208. Tiba-tiba hari ni turun. Tak apalah, Alhamdulillah. Tapi dia belum berakhir. Result tak dapat lagi. Result dapat besok entah-entah 5,000. Sebagai contoh. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Pasal itu senario dia yang berlaku. Tapi apa pun senario, you all tak perlu teribuk dah. Tengok statistik. Tak perlu tengok statistik itu. Yang penting kita nak tahu macam mana kita boleh jaga diri dengan menjaga kebersihan kita, jaga isi rumah kita, jaga wuduk kita, taat pemerintah kita, solat di masjid pakai mask. Yang tak sihat tak payah datang masjid macam mana pun, tak perlu rasa bersalah, tak perlu. Islam itu syumul, Islam itu izzah. Allah tak perlukan kita, dan Allah bagi kita banyak belas kasihan. Dulu pada zaman Nabi, hujan lebat pun tak perlu. Ini sekarang ni kita yang patut jamak kasar pun tak nak lah, saya sihat, saya patut jamak kasar. Bukan begitu bukan adab kita dengan Tuhan. Kan saya cakap dari perspektif supaya orang faham macam mana kita nak handle vaksin, handle COVID itu sendiri. Pasal kalau tidak, semua asatizah akan bercakap mengenai rapatkanlah saf, bukalah masjid. Satu je jawapan yang kita tak boleh selesaikan, mentaati pemerintah. Kalau kita tak boleh mentaati pemerintah, jangan mimpi kita taat untuk rapat saf dan jaga diri kita sendiri. Kalau kita boleh mentaati pemerintah, pastinya kita boleh ambil wuduk dan sempurna. Pastinya kita boleh rapatkan saf. Pastinya kita mempunyai akhlak Muslim yang paling hebat. Tapi kalau kita tak ada. So bersediakah kita untuk meneruskan kehidupan persekolahan anak-anak kita? Tanya saya, buka je lah sekolah. Kalau tanya saya, buka je lah sekolah. Bersedia. Budak-budak memang bersedia. Pasal apa? Budak-budak tak mati akibat COVID kecuali kes di Sabah. Itu pun kerana masalah yang lain, bukan masalah COVID itu sendiri. Kalau tanya saya, masalahnya cikgu-cikgu tu dewasa. Bukan salahkan cikgu, tidak. Cikgu kena pergi shopping. Habis sekolah, dia pergi shopping untuk masak kat rumah. Terdedah pula dekat Speedmart. Pasal Speedmart tu ada orang daripada yang terdedah. So dia balik, dia masak untuk anak bini, untuk suami semua. Besok dia pergi sekolah, dah satu sekolah. So, budak-budak sekolah pula happy go-go semua. Mengebak balik, atuk kena, semua kena. Itu isu dia. Kenapa? Persekolahan kita sejak merdeka sampai sekarang, lama-lama new millennium, kita pun kena akui, kementerian kena akui bahawa sekolah mempunyai kepadatan pelajar yang sangat tinggi. Patutnya dasar penjarakan sosial di sekolah, bukan di masjid. Antara budak dengan satu budak mesti at least 20 dia orang dalam satu kelas, bukan 45. So adakah jawapan dia, bersediakah anda untuk memulakan sesi persekolahan? Jawapan dia sekali lagi, tidak. Kalau kita begitulah kan. Sama juga bila kita kata next, adakah bersedia kita untuk melakukan bisnes kita seperti biasa dan membayar bank sebagai contoh, moratorium? Pasti jawapan dia tidak. Pasal semua orang tengah tak mampu nak bayar akibat COVID. Bukan COVID itu menyusahkan, tidak. Sikap manusia itu sendiri yang menyusahkan, tak kala COVID itu tetap sikap dia. Sikap dia tetap daripada dulu sampai sekarang menjangkiti melalui air droplets yang disebarkan melalui pernafasan ataupun batuk sesama rejis, dan melalui 3 jalan. Itu je. Hidup 14 hari. Tak susah aku nak tahu menantu aku macam tu contoh. Tak susah. Tapi sikap manusia pasti tak peduli dengan sikap COVID. Kita manusia tetap cerita hal kita, cara kita.
So itu yang menyebabkan kita mengalami masalah untuk mengawal COVID. COVID tak salah dekat sini. So jawapan dia, walau ada pun vaksin, kita akan berhadapan paling kurang 5 tahun. Bukan masalah kita kata WHO agenda atau agenda Yahudi, pasal populasi manusia 7 bilion. Jadi kalau COVID kita nak hasilkan tahun depan kita ada, mungkinlah kita ada 100 juta vaksin daripada berapa bilion tu. So COVID tu jalan lagi, pasal manusia tetap yang sama, nak cari rezeki, tetap nak bekerja, tetap sama, tak berubah. So dia akan berubah dan berubah dan berubah sampai dia stable, sampai dia habiskan. Segala yang bermula pasti berakhir, dan COVID juga begitu, dan semua sejarah wabak di muka bumi itu juga begitu. So tak ada kerusingan dekat situ. Cuma kita sebagai umat Islam ada adab kita dalam menghadapi penyakit, dan ada adab kita dalam kita berbeza pendapat dari segi percaya atau tidak kepada vaksin, percaya kepada tidak ataupun penyakit itu sendiri. Pertama, akidah kita adalah, walaupun saya seorang doktor, memang tak ada benda yang boleh dicipta oleh tangan manusia. Apa yang manusia boleh buat? Menjinakkan sesuatu. Jinakkan anjing, jinakkan rimau, jinakkan semua benda manusia boleh jinakkan. Pada orang yang tertentu sahajalah. Tapi kalau jumpa bukan tuan dia makan juga. So samalah. Genetically memang boleh diubahkan sedikit virus itu untuk memilih. Itu tak ada masalah. Tapi bukan urusan manusia. Kita sebagai Muslim, kita yakin itu semua benda dicipta oleh Allah. Dan Allah challenge non-Muslim, kafir untuk cipta. Zaman dulu cipta lalat je Allah sebut dalam Quran. Dia suruh cipta lalat. Tiba-tiba kita kata COVID-19 adalah rekaan. Allahu Akbar. Tak betul lah. Saya cakap dari segi ini saintifik pun tak boleh, impossible untuk kita cipta. Robot kita boleh cipta, tapi dia ada banyak defect. Pasal tangan manusia takkan sempurna, never perfect. Kemudiannya dari segi adab kita berbeza pendapat, ubat atau tidak, ilmu Allah pasti lama. 7 laut diganti dengan 7 laut lagi pun takkan habis. So takkan dapat jawapan immediate. Untuk contoh HIV, kita kenal HIV bila? Rasa-rasa pakcik-pakcik sekalian, masa Freddie Mercury mati je tahun 80, lebih kurang lah, baru orang sebut HIV. Tahun HIV dahulu sampai sekarang, masa saya medical school, nampak HIV saya lari, takut. Masa dulu HIV, masa tahun 2000, nampak HIV saya takutlah, semua takut mau rebak. Mati pasti dalam masa 10 tahun. Sekarang HIV boleh macam biasa hidup di kalangan kita pun, boleh berkahwin semua, nampak? Tapi masa apa? 20 tahun punya cerita tu. Allah Ta'ala bagi pengetahuan. Kalau Allah Ta'ala bagi semua pantas, manusia yang tengah memeriksa atau tengah mengkaji akan rasa, dia pandai. Itu sifat manusia. Gopoh, angkuh, apa lagi nak? Itu sifat manusia. So bila Allah Ta'ala bagi kita berperingkat, janganlah kita nak demand lebih-lebih. Dia ada adab dekat situ. Jadi kita sebagai, saya mohon kepada semua yang mendengar supaya faham bahawa kalau nak tanya teori konspirasi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nak tanya pasal ilmu perubatan, umat Islam tak bodoh dan tertinggal ke belakang. Cuma umat Islam tidak mempunyai facilities yang komplit. Kerana itu negara-negara yang developkan vaksin, contoh China apa dia tak buat? Italy, Jerman, Belgium, India. Negara India dia kena buat pasal populasi dia besar. Kalau dia buat untuk orang lain, nanti nak jemput, nak import, sebagai contoh. Ini negara-negara yang boleh menghasilkan vaksin. Di sinilah orang Islam ada untuk bersama untuk membina. Dan vaksin Pfizer adalah dibina oleh umat Islam. Patutnya kita bercakap alhamdulillah. Impossible umat Islam tertinggal dan tidak membina untuk kemudaratan ummah. Jadi itu yang saya nak sampaikan pada hari ini. Kan tadi pun dah al-isyak. Jadi saya berhenti dulu. Saya bukalah kepada soalan pada jemaah semua. Jadi sebenarnya yang paling kena faham, semua penyakit adab dia sama. Semua penyakit mempunyai pintu jalan jangkitan yang sama. Dan PL badan mempunyai sistem yang sama. PL badan dia tak pernah berubah. Dia tetap ada jangkitan, dia pasti demam yang berbeza-beza. Ada demam kaki bengkak pasal gout, ada demam
sakit kepala pasal migrain ataupun resdung, ada demam pasal batuk sesama, ada demam pasal jangkitan paru-paru, ada demam pasal jangkitan usus. Tapi demam adalah indikator menunjukkan peperangan berlaku dalam badan sebagai contoh. Jadi tuan-tuan tepuklah dada, tanyalah saudara sendiri, adakah kita bersedia? Dan saya dah bagi jawapan tadi, you all highlight segala benda, adakah kita bersedia? Dan vaksin bukan penyelesaian untuk masalah COVID. Vaksin hanyalah salah satu ikhtiar kita dalam menangani COVID-19 itu sendiri. Wallahu ta'ala alam. Sebelum ni wujud apa kluster penjara di Penang dan di Kedah. Bagaimana virus ni merebak di sana? Okey. Abang tanya macam mana vaksin pula COVID ni merebak daripada penjara ataupun di kalangan semua tempat kan. Okey, sebenarnya bila kita sebut COVID-19 bergerak dalam community, dia maksudnya adalah dalam ni. Adalah, dah ada di kalangan kita. Itu pertama kena faham. Bila kita sebut COVID-19 berada dalam komuniti, dia dah berada di kalangan kita. Bila kita sebut mengenai kluster penjara, dia melibatkan parti asalnya. Apa parti? Pendatang tanpa izin. Pendatang tanpa izin. Bila COVID dah hit seluruh dunia, semua negara terlibat. Bila kita mewajibkan screening, ini ada isu yang lain. Mewajibkan screening kepada orang yang masuk, especially parti, automatically kita dapat positif. Pasti kita dapat positif. Pasal dia dah bergerak dalam komuniti. So bila dia dah positif, tak kala yang mula-mula tangkap polis atau immigration, kemudian masuk ke penjara, dia beri makan, duduk pula dalam satu sel sebagai contoh, dan dia boleh spread. Cuma pendekatan itu yang menyebabkan dia spread bila bergerak dalam komuniti. Contoh kalau kita buat itu pasal, adakah isu bila kita swab ni, kita ada bila kita tengok para doktor, doktor juga kena faham. Dalam doktor, dia ada doktor pakar perubatan dalaman, dia ada pakar perubatan respiratory, maksudnya paru-paru, dia ada pakar perubatan imunologi, pakar pertahanan, ada pakar perubatan awam pencegahan. So bila kita kata kita swab, kita screen, apakah tujuan dia? Adakah untuk mencegah? Atau kita untuk surveillance? Surveillance maksudnya nak dapatkan data aja. Banyak orang Malaysia kena sebagai contoh. Atau kita lihat pada kes komplikasi sebagai contoh. So tiga benda ni yang kita ada pandangan-pandangan masakan tak jelas dekat sini. Tujuan kita screen pada orang yang asymptomatic. Ini geng-geng yang terus, memanglah kalau kita tebar jala, memang kita dapatlah banyak. Jadi pasal tu bila kita kata bila tebar jala, makin banyak kita screen, makin banyak kita akan dapat. So kita tak boleh screen semua orang. Tapi pasal border kita lupus, border kita lolos. Border kita lolos pasal Indonesia you tak boleh nak control. Filipina you tak boleh nak control. So dua negeri ni kalau dia lepas, dia akan bawa spread dengan laju. Pasal komuniti diorang tertutup dengan keadaan diorang takkan datang ke hospital, pasal dia parti takkan datang ambil rawatan sebagai contoh. Pasal tu dia di-screen. Tapi bila dia ditangkap sebelum di-screen lah, kalau dia tak ditangkap, dia berebak lah macam dekat construction punya site. Tapi pasal dia ditangkap dan dia screen, memang dia positif. Jadi penyebaran dah berlaku beforehand, masa sebelum tu lagi. Penyebaran tu dah berlaku sampai dia didiagnose positif. Jadi itu yang menyebabkan penyebaran tu dah berlaku dah pun. Tapi walau apa pun yang berlaku, bila berlakunya penyebaran, naiknya kes, dia tak susah, reverse je balik. Reverse dia balik dengan cara flatten the curve lah. Itu yang datangnya lockdown tu, kontrol pergerakan tu. Kontrol pergerakan, dia naik, you reverse. Pasal dia duduk 14 hari, dia hidup 14 hari, you tunggu je lah 14 hari. Jangan ada shortcut. Jangan 14 hari punya cerita. Pasal kita kata COVID tu tak 14 hari lah kita duduk. Kecuali kita swab first negatif, second swab pun negatif. Okey, tak ada masalah. Tapi kalau dia positif, stay lah 14 hari sebagai contoh. Pasal dia memang cara dia begitu. So bila dia merebak, kerana itu dia jadi sudden surge pasal tempat tu tertutup. Macam penjara tertutup. Kan? Jadi benda tu senang merebak dengan kadar yang pantas. Okay, bye. Ada soalan lain? Bagaimana penyebaran coronavirus ni di Sabah? Adakah dia disebabkan faktor geografi ataupun kemiskinan
ataupun kesedaran di antara Okey. Apakah faktor penyebaran di Sabah? Orang-orang Sabah, dia bukan di Borneo, kita ambil Borneo, Sabah dan Sarawak kalau kita ambil di Sabah Sarawak, sebenarnya bila kita sebutkan development side, penyebaran cara hidup mereka, kita tak boleh samakan dengan Semenanjung. Kuching atau KK mungkin berbeza, tapi jauh dia sikit dengan kadar kemiskinan yang sangat tinggi. Orang Islam sana pun sangat-sangat susah, duduk pula dengan rumah yang tak teratur. Pada masa yang sama, sebagai contoh, tak nak kena akui berlakunya pilihan raya, yang mana bila berlakunya pilihan raya, berlakunya sentuhan, crowded, pertemuan dan demi pertemuan dan pertemuan, menyebabkan kontak berlaku. Macam saya kata, COVID ke influenza ke, semua virus yang disebarkan melalui pernafasan memang disebarkan dengan jarak 1 meter atau 1.5. Itu semualah, bukan COVID je, semua virus yang disebarkan melalui pernafasan, termasuklah TB yang tak pernah kita berjaya kawal. Cuma bezanya TB bakteria, dia hidup lama kat sini, itu TB. Tapi kalau kita sebut virus, tak. Tapi bila kita kata di Sabah, kedudukan di Sabah, bila satu masyarakat yang agak susah berbanding dengan kita di sini, dan apabila berlakunya pilihan raya yang mana subsidi ataupun bantuan-bantuan diberikan, diorang memang terus menerpa untuk mendapatkan bantuan, mendapatkan apa-apa ganjaran semasa pilihan raya. Jadi yang masa itulah konteks yang berlaku. So, dan pada masa yang sama, border untuk Sabah adalah border Filipin dan juga Indonesia, yang mana kes yang datang daripada dua side ini. Bukan orang kita pun, bukan orang Semenanjung yang pergi kempen, bukan, tapi bawa balik tu je. Okey, itu yang berlaku yang pertama. So bila dia terdedah, masyarakat di Sabah ada dua isu yang berbeza. Kemiskinan menyebabkan kekurangan nutrisi, kekurangan makanan. Bukan semudah itu kemiskinan, sekadar miskin makan apa yang ada. Automatically dia makan bukan macam kita. Walaupun kita kata duduk dekat laut makan ikan sahaja, tapi masyarakat, kalau kita pediatrik, budak-budak yang kita screen, anak-anak di tepi laut sebagai contoh, masa saya di USN, kita screen anak-anak di border di Pasir Putih, di Semerak, orang Kelantan tahu Semerak, pantai Bisikan Bayu punya channel semua dulu. Memang budak-budak sini mengalami masalah kekurangan gizi, protein, walaupun laut depan mata. Kekurangan protein. Bukan semua orang nak makan ikan walaupun ikan depan mata. Bukan senang tangkap ikan macam sauk macam tu je. Bukan begitu. Jadi banyak benda yang faktor penyumbang. So bila mereka mengalami masalah nutrisi, masalah zat vitamin akibat kemiskinan, kita hanya makan untuk benda yang kenyang. Kita tak bermaksud kita makan benda yang berkualiti untuk tubuh badan. Itu yang kena faham. Jadi sekarang ni banyak orang makan nampak obes, budak obes, bukan bermaksud dia cukup makan. Dia cukup kenyang untuk dia gemuk. Dia tak cukup makan untuk nutrisi. Dia tak cukup makan untuk badan dia menerima zat vitamin yang betul. Jadi apabila dia terdedah kepada jangkitan COVID sebagai contoh, kerana COVID punya PL pada orang yang tak mampu nak lawan dia, dia akan jadi sangat agresif. Sangat agresif. Pasal apa? Yalah, kalau katakan nak lawan budak umur 5 tahun, Dr. nak lawan budak 5 tahun, dah lepuk je kan, macam tu je sebagai contoh. Sama juga macam budak umur 20 tahun nak bantai pakcik umur 70 tahun. Memang tak logik dia akan. So sama dengan PL COVID. Bila pada badan yang tak mempunyai capacity, especially budak-budak, zat vitamin yang tak cukup, automatically komplikasi sangat tinggi. Sama juga pada masyarakat di Sabah yang mana ada penyakit-penyakit, macam contoh darah tinggi, kencing manis, jantung. Itu penyakit-penyakit boleh disebabkan genetik. Walaupun dia miskin, dia boleh kena penyakit tu. Kena pula COVID, tumbang. Automatically tumbang. Badan tak boleh nak cope dengan isu tu. So automatically you akan dapat kematian yang tinggi bila diakibatkan oleh jangkitan. Walaupun COVID menyebabkan kematian hanya 1%, tapi komplikasi bila melibatkan golongan yang berisiko tinggi sangat tinggi. Itu masalah di Sabah ataupun Sarawak, urban, suburban, kampungan tu. Pasal isu itu isu yang nyata. Isu kemiskinan, isu kekurangan zat vitamin, kekurangan nutrisi, itu menjadi faktor yang penting dalam
dia punya kadar jangkitan atau penyebaran itu sendiri. Pasal dia orang takkan duduk kat rumah. Tak duduk kat rumah tak makan. Dia mesti nak keluar. Kan? Kita lain. Masjid kita senang nak bagi. Sebagai contoh. Sebagai contohlah itu. Lain? Last. Okay, last. Kita lah dilihat dalam media sosial kan, ada di antara negara seberangnya, dia tidak lagi mengamalkan penjarakan fizikal di dalam saf ketika solat di dalam masjid. So, apa rasional diorang nak buat macam tu? Rasional diorang untuk untuk membenarkan saf rapat sebagai contoh. Mungkin bila dia tengok data tak ada kes masjid pun. Tak ada kes kluster masjid. Tapi kena faham, masyarakat Eropah berdisiplin bila benda-benda begini. Masyarakat Eropah, especially bila Islam itu ghuraba, Islam itu cara asing. Jadi mereka lebih mematuhi apa yang diterapkan. Kita tak ambil lewa. Kan? Jadi bila kita kata begitu, dan tak ada pun clusters yang melibatkan masjid. Macam saya kata, contoh, dia disebarkan oleh 3 jalan, mata, hidung dan sini. So kalau semua jemaah ni yang bersama 50 orang ni standard ambil wuduk, basuh tangan, sabun disediakan, basuh tangan, sedut hidung, hembus pasal tempat di hidung kan, dan lepas tu bersihkan diri macam biasa, dan automatically selepas tu bila kita kata semua yang datang ke masjid adalah orang-orang yang sihat. Jadi tadi isu semua betul-betul yakin, betul-betul berdisiplin untuk datang ke masjid adalah orang yang benar-benar sihat, bukan orang yang tak sihat. Jadi boleh dibuka pun. Kalau kita yakin, contoh edukasi masjid di sini, yakin Majlis Agama Islam Negeri Sembilan percaya dengan rakyat Negeri Sembilan, umat Islam Negeri Sembilan, semuanya berdisiplin. Raja ataupun sultan ataupun yang tuan yakin bahawa semua umat Islam, rakyat mereka berdisiplin sebagai contoh. Tak ada isu untuk kita kata buka lah, kan? Rapat lah. Tapi dia tak yakin untuk mengatakan rakyat dia tak berdisiplin, pasal memang terbukti pun tak berdisiplin. Jadi nak jawab tu kita sendirilah pucuk pangkal dia. Benda simple suruh jarakkan sekejap pun dah lawan, sebagai contoh. Jadi itu yang pucuk pangkal kita. Kita tak boleh portray kepada orang lain. Dari segi COVID, kita tak boleh portray pada orang lain. Portray COVID ni adalah diri kita. Kalau kita seorang yang mematuhi pemerintah, mentaati Nabi dan Rasul, sami'na wa ata'na, tak ada isu. Kalau sami'na wa ata'na part yang kita suka, sami'na wa asaina part yang kita rasa tak sesuai dengan selera kita, seperti biasa Melayu memang begitu pun. Maaf diri cakap pun, saya pun sama. Rasa-rasa kat kita terima. Rasa macam tu kan. Nantilah macam tu kan. Part kita suka je, kita kata ni Allah bagi. Part Allah tak bagi, kita rasa ni bukan untuk aku. Jadi kalau kita tak sampai level begitu, lupakan untuk mencarakan sosial sampai COVID settle sendiri. Itu je, simple dia punya analogi. Tapi mana-mana negara yang membatalkan penyerakan sosial, contoh Turki dah ada search yang baru, kes naik balik. Sweden naik balik. Pasal sifat manusia tak boleh berubah. Sifat manusia ni sama. Gopoh, gelojoh, angkuh, semualah sifat yang buruk tu, kecuali bila ada iman. Itu je. Takkan berbeza pun kita dengan orang lain, kecuali kita ada iman dan akal yang baik, insya-Allah. Sudahlah, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.